Salam sejahtera semua. Saya ialah peserta Anison Hiemi dari Sekolah Kebangsaan Lambir Village. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk kajian saya iaitu Magic 12 Squares bagi meningkatkan prestasi dan minat murid dalam penguasaan sifir 2 hingga 9. Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, saya mendapati kebanyakan murid mempunyai masalah untuk menguasai sifir taraf 2 hingga 9. Murid beranggapan bahawa belajar sifir taraf adalah susah dan membosankan. Anggapan ini menyebabkan mereka tidak dapat mengingati dan menguasai sifir-sifir taraf dengan baik. Apabila murid belum menguasai sifir taraf dengan baik, mereka akan gagal menjawab soalan-soalan yang melibatkan operasi taraf. Selain itu, murid-murid juga tidak dapat menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan kemahiran taraf. Sebelum kajian dilaksanakan, ujian penguasaan sifir taraf 2 hingga 9 diberikan kepada 10 orang murid tahun 5 yang terpilih. Murid-murid tidak mempunyai masalah untuk menjawab sifir 2, 3 dan 5. Tetapi mereka mempunyai masalah dalam sifir 4, 6, 7, 8 dan 9. Terdapat 3 orang murid tidak dapat menjawab sifir 4, 6 orang murid tidak dapat jawab sifir 6, 7 orang murid tidak dapat jawab sifir 7, 6 orang murid tidak dapat jawab sifir 8, dan 4 orang murid tidak dapat jawab sifir 9 dengan sepenuhnya. Jadi kajian ini memfokuskan kepada kaedah yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah penguasaan sifir taraf dalam kalangan murid, iaitu Magic 12 Squares. Magic 12 Squares membantu murid-murid membina sifir-sifir yang belum dikuasai dengan lengkap dan senang. Melalui kaedah ini, murid boleh menjawab sifir-sifir berkenaan secara rawat dengan cepat dan mudah. Objektif kajian secara amnya adalah untuk meningkatkan prestasi dan minat murid dalam penguasaan sifir 2 hingga 9. Objektif khusus adalah untuk memupuk minat murid untuk belajar sifir taraf, membantu murid membina sifir taraf dengan cepat dan senang, dan juga meningkatkan prestasi murid dalam penguasaan sifir 2 hingga 9. Kumpulan sasaran terdiri daripada 10 orang murid tahun 5 yang belum menguasai sifir 4, 6, 7, 8 dan 9 dengan sepenuhnya. Mereka ini dipilih berdasarkan keputusan ujian penguasaan sifir 2 hingga 9. 10 orang murid ini terdiri daripada 5 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan. Tinjauan masalah akan dilakukan berdasarkan pemerhatian, ujian, pra-pos dan juga soal selidik. Sebelum kajian dilakukan, murid akan mengambil ujian penguasaan sifir 2 hingga 9 dahulu. Daripada ujian tersebut, murid boleh menjawab sifir 2, 3 dan 5 dengan baik. Namun mereka tidak dapat melengkapkan sifir 4, 6, 7, 8 dan 9 dalam tempoh masa yang ditetapkan. Murid boleh melengkapkan sifir 2, 3 dan 5 dengan baik sebab sifir ini melibatkan nombor yang kecil dan murid boleh menyelesaikan melalui cara tambah berulang.
Mereka mempunyai masalah menjawab sifir 4, 6, 7, 8 dan 9 kerana mereka tidak dapat mengingati nombor sifir yang semakin besar. Apabila mereka menggunakan cara tambah berulang, mereka juga perlu menggunakan masa yang lama untuk menjawab. Dengan itu, murid-murid tidak dapat melengkapkan sifir-sifir berkenaan mengikut susunan dalam tempoh masa yang diberi. Apabila murid-murid tidak dapat menjawab sifir mengikut susunan, mereka memang menghadapi masalah untuk menjawab sifir secara rawat. Tindakan yang dijalankan untuk perancangan kajian ini adalah murid-murid mengambil ujian penguasaan sifir 2 dan hingga 9 dahulu. Lepas tu, ujian pra juga diambil oleh murid-murid yang melibatkan sifir 4, 6, 7, 8 dan 9 secara rawat. Keputusan ujian pra menunjukkan murid gagal menjawab sifir secara rawat. Dengan itu, kaedah Magic 2 Squares dibina dan diperkenalkan kepada murid-murid. Melalui Magic 2 Squares, murid-murid lebih berminat untuk belajar dan membina sifir-sifir yang belum dikuasai. Selain itu, murid-murid juga melibatkan diri secara aktif sepanjang kajian ini dilaksanakan. Pemerhatian dan penilaian juga akan diambil sewaktu pelaksanaan tindakan kajian ini. Pelaksanaan tindakan diambil melalui 3 peringkat. Yang pertama, memperkenalkan kaedah Magic 2 Squares. Murid-murid akan dibimbing cara membina sifir darah yang lengkap dengan cepat dan mudah melalui Magic 2 Squares. Ini adalah sifir 2 yang dibina melalui Magic 2 Squares. Mula-mula, kita mula dengan anak panah yang biru, iaitu di tempat sah. Kita mula dengan pola seperti ini. 2, 4, 6, 8 sifar. Lepas tu ulang lagi. 2, 4, 6, 8 sifar. Lepas tu ulang 2 dan 4. Lepas tu, kita pergi ke sebelah kiri bermula dengan anak panah yang merah. Itu sifar, sifar, sifar. Sifar 1, 1. 1, 1, 1. 2, 2, 2. Dan sifir 2 telah siap. Untuk sifir 3, kita mula daripada anak panah yang biru, mula dari bawah ke atas. Itu sifar 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Lepas tu pergi ke sebelah kiri bermula dengan anak panah yang merah. Sifar, sifar, sifar. 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3. Dan inilah sifir 3. Seterusnya sifir 4. Kita bermula dengan anak panah yang biru. Kita bermula dari atas, turun ke bawah. Ulangnya macam ni. 2, 4, 6, 8, 8 sifar. Lepas tu ulang. 2, 4, 4, 6, 8 sifar. Lepas tu pergi ke sebelah kiri. Bermula dengan anak panah yang merah. Itu sifar, sifar 1. 1, 2, 2. 2, 3, 3. 4, 4, 4. Dan sifir 4 sudah siap. Seterusnya sifir 5. Kita mula dengan daripada anak panah di sini. Kita mula dengan pola secara berulang. 5 sifar, 5 sifar.
5 sifar, 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar. Seterusnya pergi ke sebelah kiri, bermula dari anak panah merah, itu sifar 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Inilah sifar 5. Seterusnya sifar 6, kita mula dengan anak panah biru di sebelah kanan tempat sah. Kita mula dari bawah ke atas. Sifar 2, 4, 6, 6, 8. Lepas tu kita ulang. Sifar 2, 2, 4, 6, 8. Lepas tu kita pergi ke sebelah kiri yang berwarna merah. Kita mula dengan anak panah merah. Itu sifar 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7. Dan sifar 6 pun sudah siap. Sifar 7, kita mula anak panah biru dari atas ke bawah, bermula dari sini. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 sifar. Lepas tu pergi ke anak panah merah, sifar 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Itulah sifar 7. Lepas tu pergi ke sifar 8, kita mula dari anak panah yang biru juga, tapi dengan pola yang menurun dua-dua. Okey, polanya macam ni. 8, 6, 4, 2 sifar. Ulang lagi. 8, 6, 4, 2 sifar. 8, 6. Okey, itu sebelah kanan. Pergi ke sebelah kiri bermula dengan anak panah yang merah. Itu sifar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Itulah sifar 8. Lepas tu ini sifar 9. Kita juga mula dengan anak panah biru dengan pola menurun satu-satu. Itu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sifar. Lepas tu ulang 9, 8. Okey. Sekarang pergi ke sebelah kiri, anak panah merah. Kita mula sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Inilah cara-cara membina sifar 2 hingga 9 menggunakan Magic 12 Squares. Peringkat kedua, murid-murid akan membina sifar menggunakan kaedah Magic 12 Squares. Selepas guru-guru mengajar cara untuk membina sifar melalui Magic 12 Squares. Pada peringkat ini, murid-murid didapati mereka boleh membina sifar taraf 2 hingga 9 yang lengkap dengan cepat dan senang melalui Magic 12 Squares. Murid-murid akan dibimbing oleh guru tentang cara menyusun nombor sifar hingga sebelum mengikut pola tertentu dalam 12 petak masing-masing. Apabila membina sifar menggunakan Magic 12 Squares ni, murid memerlukan 2 pen yang berlainan warna supaya pola nombor itu boleh dilihat dengan jelas. Inilah contoh Magic 12 Squares yang melibatkan sifar taraf 2 hingga 9 yang dihasilkan oleh murid sendiri. Murid-murid boleh terus memperoleh jawapan sifar dengan cepat dan senang
mengikut urutan 12 petak seperti berikut. Dalam Magic Tool Squares ni ada 12 petak semua. Jadi cara untuk mendapat jawapan sifir adalah macam ni. Petak yang pertama adalah jawapan untuk nombor yang darab dengan 1. Petak kedua adalah nombor yang darab dengan 2. Petak yang ketiga adalah jawapan untuk nombor yang darab dengan 3. Petak keempat adalah jawapan untuk nombor yang darab dengan 4. Petak kelima adalah jawapan untuk nombor yang darab dengan 5. Sampai ke petak yang ke-12. Dengan itu, murid-murid boleh mendapat jawapan dengan cepat melalui 12 petak ini berdasarkan sifir masing-masing. Untuk kajian ini, ujian POS akan diberikan selepas murid-murid telah didedahkan dengan Magic Tool Squares. Berdasarkan keputusan ujian pra, murid gagal menjawab sifir secara rawat dalam tempoh masa yang diberi. Namun begitu, selepas pendedahan kepada Magic Tool Squares, ujian POS telah dijawab oleh murid-murid. Keputusan ujian POS menunjukkan bahawa semua murid berjaya menjawab sifir secara rawat dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jadi, keputusan ujian POS menunjukkan bahawa Magic Tool Squares telah banyak membantu murid dalam penguasaan sifir darab 4, 6, 7, 8 dan 9. Inilah ada contoh hasil perbandingan ujian pra dan ujian POS murid-murid. Contohnya, murid ini dia tidak dapat menjawab sifir 8 secara rawat. Dia tidak dapat menjawab sifir 8 secara rawat dalam masa yang ditetapkan. Tapi melalui Magic Tool Squares, murid telah berjaya menjawab sifir 8 secara rawat yang diberi dalam ujian POS mengikut masa yang ditetapkan. Ini adalah contoh yang kedua. Murid ini tidak dapat menjawab sifir 9 secara rawat dalam ujian pra. Dengan menggunakan Magic Tool Squares, murid mampu menjawab sifir 9 secara rawat dengan semua betul dalam ujian POS yang diberi mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Jadi berdasarkan pelajaran ini, perbandingan ujian pra dan ujian POS ini menunjukkan bahawa semua murid, iaitu 10 orang murid ini, mereka berjaya menjawab sifir 4, 6, 7, 8 dan 9 secara rawat dalam tempoh masa yang diberi. Selepas kajian dijalankan, orang soal selidik telah diberi dan diisi oleh murid-murid. Ini adalah bertujuan untuk mengetahui keberkesanan kaedah Magic Tool Squares bagi murid-murid dalam penguasaan sifir 2 hingga 9. Melalui borang soal selidik, respon murid menunjukkan bahawa Magic Tool Squares telah membantu mereka membina sifir darab dengan lebih cepat dan senang. Selain itu, Magic Tool Squares juga membolehkan murid menjawab semua sifir darab dengan betul, sama ada mengikut urutan atau secara rawat. Respon murid juga mengatakan bahawa
Magic Tour Squares menjadikan pembelajaran sifat darat lebih seronok. Dengan itu, situasi ini membolehkan murid lebih berminat untuk belajar dan menguasai sifat darat dari semasa ke semasa. Peningkatan prestasi murid dapat dilihat melalui perbandingan keputusan antara ujian pra dengan ujian pos. Peningkatan murid itu minat mereka pula boleh diperhatikan apabila semua murid melibatkan diri dengan aktif sepanjang pelaksanaan kajian tersebut. Setelah membuat peninjauan dan pemerhatian, Magic Tour Squares ini memang merupakan satu kaedah yang banyak membantu murid menguasai sifat darat dengan berkesan. Prestasi ini telah ditunjukkan melalui keputusan ujian pos yang diambil oleh murid. Murid-murid juga tidak akan berpendapat lagi bahawa pembelajaran dan penguasaan sifat darat adalah susah dan membosankan. Kaedah Magic Tour Squares ini juga sesuai untuk sifat 10 hingga 13. Dengan itu, adalah dicadangkan bahawa Magic Tour Squares ini juga boleh digunakan untuk membina sifat lain yang melibatkan nombor yang lebih besar. Selain membina sifat lain yang melibatkan nombor yang lebih besar, Magic Tour Squares juga dicadangkan untuk membina sifat bahagi atau fakta asas bahagi pada masa depan. Ini adalah disebabkan operasi bahagi merupakan songsangan kepada operasi darat. Jadi adalah dipercayai bahawa Magic Tour Squares boleh digunakan untuk membina sifat bahagi atau sifat asas bahagi pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.